Baik penonton, kembali bersama kami dalam Samak Pagi Malaysia. Seperti yang kami war-warkan pada permulaan siaran Samak Pagi Malaysia, kita akan membicarakan berkenaan dengan isu keselamatan dan juga kebersihan makanan, khususnya di bazar-bazar Ramadan. Kerana dalam hal ini, tiada kompromi yang diletakkan untuk memastikan keselamatan pengguna. Jadi, kita akan memberi penekanan kepada peranan pengguna, peranan pembekal dan juga peranan peniaga dalam hal ini untuk kita bersama-sama menjayakan ataupun kita mengelakkan daripada isu keracunan makanan terus berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Jadi kita akan mendapatkan fahaman dan juga pandangan daripada tetamu kita secara Google Meet, iaitu kita bersama dengan Dr. Sakinah Sulong daripada Medical Might Booster Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Doktor, berkenaan dengan situasi isu keselamatan dan juga kebersihan di bazar Ramadan, apa yang ingin Doktor nyatakan untuk permulaan ini, khususnya berkenaan dengan perkaitannya dengan isu keracunan makanan yang mungkin boleh berlaku sekiranya aspek-aspek ini diabaikan Doktor? Memang tak nafi sebenarnya kita kata isu food safety ataupun keselamatan makanan ni bermula daripada penyediaan dari penyimpanan, penyediaan dan juga penyimpanan memainkan peranan penting dengan ada kaitan dengan kes-kes keracunan makanan. Pernah berlaku di mana kita kata kes keracunan makanan kita tak boleh ambil ringan. Pernah berlaku kematian yang disebabkan oleh kes keracunan makanan. Jadi selalunya apa yang berlaku kes keracunan makanan ini disebabkan oleh faktor utama ialah jangkitan kuman dan juga disebabkan oleh toksin yang terdapat dalam makanan itu sendiri. Kalau you all masih ingat, puan-puan masih ingat, kita pernah ada kematian baru-baru ini disebabkan makan ikan buntal dan sebab ada harmful toxins dalam ikan buntal tu. Ataupun pernah berlaku beberapa tahun yang lepas kematian disebabkan membeli puding buih di salah satu negeri Pantai Timur. Saya ingat saya tak pasti tahun bila, tetapi itu pun pernah berlaku. Jadi sebab tu faktor penyediaan makanan ni yang saya sebutkan 3 peringkat tadi bermula daripada penyimpanan, penyediaan dan juga semasa persediaan tu mesti kena bersih, kena pastikan makanan tu bebas daripada jangkitan yang boleh ditularkan, yang boleh efek ataupun yang boleh memberi kesan kepada pembeli. Baik, Doktor, isu berkenaan dengan keselamatan makanan ini perlu kita berikan penegasan sepanjang masa kerana bila kita menyentuh berkenaan aspek keracunan makanan ini, ianya satu perkara yang tidak boleh kita pandang enteng kerana ianya boleh membawa maut. Dan sudah pastinya, Doktor, kita ingin memberi pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat di luar sana. Apakah antara gejala-gejala yang berkaitan dengan isu keracunan makanan ini dan apakah yang boleh dilakukan sekiranya individu mengalami gejala-gejala berkaitan dengan keracunan makanan ini, Doktor? Memang simptom-simptom yang biasa dialami oleh mereka yang mengalami keracunan makanan yang selalu yang mula-mula keluar muncul, simptom yang mula muncul ialah rasa loya, rasa nak muntah, kemudian rasa sakit perut, abdominal cramping, diarrhea ni maksudnya macam cirit-birit lah, sama ada najis tu mungkin boleh mengandungi darah ataupun mengandungi mukus, berlendir. Kemudian rasa pesakit tu dia akan rasa penat, ditaji, rasa tak berselera nak makan, kemudian mungkin boleh juga ada sakit-sakit badan ataupun demam. Ini adalah antara simptom-simptom yang sekiranya pesakit itu alami, perlulah kita kata sebaiknya mendapatkan pemeriksaan doktor. Selalunya kita syak food poisoning ni bila especially kalau ada lebih daripada seorang yang memakan benda yang sama mengalami simptom tersebut. Dan kita perlu ingat simptom-simptom ini bukan berlaku sebaik saja lepas makan. Dia mungkin berlaku beberapa jam selepas makan
dan kadang-kadang mengambil masa hingga 1 atau 2 hari selepas makan. Tak semestinya berlaku dan tu juga Okey, doktor. Bagi kita memastikan agenda keselamatan makanan terus diperkasa sepanjang masa, khususnya dalam bulan Ramadan ini di bazar-bazar Ramadan, mungkin juga doktor boleh memberikan penekanan, khususnya nasihat kepada pengusaha-pengusaha bazar Ramadan, pengendali makanan di luar sana. Apa antara peranan yang boleh mereka lakukan, yang harus mereka laksanakan untuk memastikan keselamatan ini terpelihara dan juga menjamin keselamatan dari sudut pengguna juga, doktor? Saya rasa peranan peniaga sangat penting. Pertama, sebenarnya kalau ikut undang-undang dekat negara kita, Akta Makanan, setiap pengendali makanan ataupun sama ada dia menyediakan, dia menjual, sepatutnya menghadiri kursus latihan. Kursus latihan sekali seumur hidup. Kalau mereka gagal nak ikut latihan yang diberikan ini, sebenarnya boleh didenda dan boleh disabitkan kesalahan. Penjara pun boleh. Seingat saya macam tidak melebihi 2 tahun macam tu. Jadi latihan ini penting sebab masa latihan itulah penyedia ataupun pengendali makanan ini akan diberi latihan, diajar tentang cara bagaimana kita kata menyediakan makanan tu, macam mana nak simpan makanan tu, dan bila dah jual bagaimana sepatutnya makanan tu dibungkus, pembungkusannya, untuk memelihara supaya, sebab dekat setiap peringkat yang saya sebutkan tadi tu, masa nak sedia, masa nak simpan, sebenarnya makanan tu terdedah pada risiko untuk dijangkiti kuman. Terdapat banyak kuman yang kita kata boleh masuk dalam makanan yang disediakan ini, melalui yang peringkat lah. Contoh penstoran tu, masa peniaga tu beli daging, beli ayam, kat mana dia simpan, adakah dia simpan dalam suhu yang rendah, ataupun dia telah membiarkan daging ataupun ayam tu terbiar untuk jangka masa yang lama sebelum dimasak, dan adakah bila dia masak tu mencapai suhu yang cukup, hingga kita kata sebab bakteria ini boleh terhapus dengan cara masak yang betul, adakah bila dia masak tu adakah kita kata cukup lama, cukup suhu dia untuk mematikan bakteria. Itu salah satu contoh. Dan kemudian apabila telah dimasak, bagaimana kita kata makanan itu disimpan ataupun dipamerkan untuk penjual. Adakah ia terdedah ataupun adakah ia telah dipack cantik-cantik. So ini juga faktor-faktor yang sebenarnya peniaga perlu ambil berat. Kita tak nak peniaga yang kita kata tak bertanggungjawab, ataupun yang lebih sedih lagi kalau makanan yang semalam habis dijual dia bawa ke hari ini. Itu pun saya rasa boleh menyumbang kepada kes keracunan makanan. Okey, itu dari sudut pengendali makanan. Bagaimana pula saranan daripada doktor sendiri kepada pembeli-pembeli, kuasa pengguna, khususnya untuk kita membeli makanan yang berkualiti dan juga selamat? Apa antara etika yang boleh dilakukan oleh pengguna di luar sana, doktor? Betul lah cakap Munawar, pengguna ataupun pembeli pun ada kuasa dia kan. So sekarang ni saya rasa pengguna kena tengok bila dia membeli terutama dekat bazar Ramadan. Apa yang saya dapati ialah dekat bazar Ramadan ni ramai kadang-kadang muka-muka baru yang menjual yang kita tak biasa nak beli. Jadi kalau nak pilih gerai yang menjual tu, sebaiknya kita kata tengok macam mana cara kalau dia masak dekat situ, cara dia masak kan, adakah dia mengamalkan kebersihan semasa dia masak, dan kemudian semasa makanan itu dipamerkan, adakah makanan itu terdedah, sebab kalau makanan yang terdedah lebih 2 jam memang risiko dia untuk dijangkiti itu tinggi. Jadi pilihlah makanan yang memang dah pack cantik-cantik, dah siap-siap kan. Dan kalau yang kita kata lebih bagus lagi, kalau yang memang disediakan di tempat kita beli tu, contoh macam kata mi goreng, nasi goreng, dan kena kemudian sekiranya anda mempunyai kita kata
komplain ataupun ada beli satu makanan tu dan ada dapati dia tak elok, sebenarnya kita boleh laporkan kepada pejabat kesihatan daerah. Sebab setiap pejabat kesihatan daerah kita ada penguatkuasa yang sebenarnya boleh dicek, tengok kebersihan makanan tu. Sebab sepatutnya contoh itulah kita nak mengelakkan masalah menjual makanan basi, menjual makanan yang boleh menyebabkan food poisoning. So kena pilih gerai, tengok gerai yang mengamalkan kebersihan, dan baru kita boleh yakin membeli. Dan kita kata sekarang kuasa viral pun ada Menawan. So macam jadi kalau dah terkena tu memang saya rasa memang mungkin munasabah jugalah pembeli untuk dia mewar-warkan pada pembeli lain supaya tidak terkena, sebab bahaya kalau terkena food poisoning ni, dia boleh efek kesihatan dan macam kita sebut tadi lah, takut boleh mengakibatkan kematian. Okey, Doktor, sebagai kesimpulan mungkin Doktor boleh war-warkan kepada masyarakat. Satu lontaran idea lah mungkin kita boleh dapatkan daripada Doktor. Apa lagi aspek-aspek yang perlu kita perkasakan untuk memastikan agenda keselamatan makanan ini terus dijayakan bukan sahaja dalam bulan Ramadan tetapi sepanjang masa. Jadi bagaimana dari segi mungkin dari aspek pemantauan dan juga aspek pemerkasaan undang-undang dalam hal ini, Doktor? Sebenarnya kita kata undang-undang memang dah ada, memang kita ada penguatkuasa daripada pejabat kesihatan daerah yang bertanggungjawab kita kata memeriksa premis-premis, sebab tu kalau anda syak yang premis tu tak bersih ataupun anda nampak premis tu tak bersih, sebenarnya pengguna boleh melaporkan kepada pejabat kesihatan daerah masing-masing, supaya mereka ni penguatkuasa ni datang dan buat pemeriksaan. Nanti kalau diorang pun dapati kedai tu atau premis tu tak bersih, mereka boleh sita, mereka boleh mengeluarkan denda. Jadi ini satu langkah saya rasa yang sebenarnya bagus, sebab kita boleh maksudnya kita tak adalah sekadar viralkan saja. Viralkan itu pun mungkin satu langkah yang bagus, yang berpatutan, tapi kita juga boleh membuat tindakan undang-undang dari segi undang-undang. Dan kalau kita masih ingat, sebenarnya kita ada penjelasan, penjelasan macam restoran A, B, C kan. A itu bagus. So maksudnya pengguna pun kena peka sebenarnya. Kalau dia pergi ke premis makanan yang pamerkan A itu, maksudnya bersih lah. Telah diperiksa dan telah disahkan bersih. Jadi itu yang kita utamakan. Kita gunakan kuasa pengguna. InsyaAllah. Kita harapkan melalui perkongsian ini dapat menjadi panduan yang sangat penting untuk kita semua. Peranan yang perlu dimainkan oleh kita bukan saja sebagai pengguna, pembekal, malah pembeli, untuk kita tidak berkompromi berkenaan isu keselamatan dan juga kebersihan makanan ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Sakinah Sulong. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Menawan. Baik, penonton, itu pemahaman kita berkenaan dengan isu kebersihan dan juga keselamatan makanan khususnya di bazar-bazar Ramadan. Dan seterusnya, penonton, kita akan bersama dengan Syafiqah